teratur. Kualiti masa. Okey. Antaranya adalah untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Saya merasakan bahawa sekiranya ibu itu bekerja macam saya lah kan ke sana kemari, bahawa perancangan, perancangan untuk mengatur masa, dia kena ada masa untuk sendiri, masa untuk kerja, masa untuk suami, masa untuk anak, masa untuk mungkin nak tekankan aspek perancangan dalam membina keluarga. Masa untuk solat sekali, masa untuk makan sekali perlu ada. Saya rasa kunci di sebalik masa ni tadi ialah kemampuan kita untuk mengendalikan tekanan, stres. Ya, kita mungkin ada merancang masa, tetapi tekanan di tempat kerja, traffic jam, ya, balik ke rumah dah tak ada mood. Walaupun masa dah diperuntukkan, kita tidak akan meningkatkan kualiti masa. Melepaskan marah kepada Macam mana nak kurangkan stres? Saya tertarik ya kalau kita ambil contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia meninggalkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di Mekah. Berbeza daripada tindakan saya sendiri sebagai seorang bapa dan suami, meninggalkan isteri dan anak-anak ketika saya outstation. Saya tinggalkan dia di rumah, peti air penuh bekalan seminggu. Tapi Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di satu tempat yang kosong. Tetapi Ismail tidak bermusuh dengan bapanya, seperti mana anak-anak hari ini ramai yang berdendam dengan ibu bapanya, yang merasakan kerjaya ibu bapa mencuri bapa dan ibu. So apa kuncinya? Sudahlah tidak berada di rumah, tiba-tiba balik, saya menerima wahyu untuk menyembelih kamu. Ya, dah tak ada di rumah, balik tiba nak sembelih anak pula. Lagi marah lah. Lagi marah lah. Tapi Ismail menerimanya. Saya sendiri tidak pasti apa rahsianya. Tetapi apabila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kita dapati dalam setiap sesi pertemuan di antara Ismail dengan Ibrahim, pertemuan itu terisi dengan perbualan dan perbincangan yang bermakna. Jadi menunjukkan bahawa kita nak menggalakkan kepada ibu bapa apabila balik ke rumah dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang stres, supaya mengambil sedikit kekuatan, menyediakan satu masa, tak banyak, sikit reserve. Tapi pada masa itu kita betul-betul suami kepada isteri kita, isteri kepada suami, dan juga ibu bapa kepada anak-anak. Dan kita berikan tumpuan di situ. Berapa masa? 5 minit ke 10 minit? Subjektif. Kualiti lah, kualiti. Ustaz, soalan saya rasa dah dijawab dengan jawapan yang sama dengan Puan Safia tadi. Dan ini satu soalan tentang anak kita. Yang mana kalau anak kita yang kecil, mereka akan mendengar kata-kata kita kerana mereka bermain dan berada di rumah. Bila bersekolah, mereka akan berada di luar. Lebih rapat dengan rakan, lebih rapat dengan guru. Jadi pengaruh guru dan juga rakan tu lebih cenderung kepada anak-anak berbanding ibu bapa itu sendiri. Apa pandangan Ustaz? Ya. Apabila anak-anak masuk ke usia persekolahan, pengaruh kita ke atasnya semakin merosot. Jadi dalam suasana yang kritikal itulah. Sebab itulah saya melihat usia sekolah rendah ialah usia yang paling kritikal. Iaitu dalam proses untuk ibu bapa mula melepaskan anak-anak untuk ada dunia dia sendiri. Ibu bapa itu harus mengekalkan pengaruh dia ke atas anak-anak. Anak-anak maksud dia bercakap. Contohnya lah, saya sendiri apabila saya mengambil anak daripada sekolah, dalam kereta tu bercakap dengan anak-anak, ya, apa yang berlaku, okey ke, ada masalah ke, kawan-kawan macam mana. Jadi maknanya hubungan itu kita mesti kekalkan supaya anak-anak dalam keadaan dia semakin kurang pengaruh kita ke atasnya, kita mengajar dia untuk ilmu memilih keputusan dalam kehidupan. Kerana dia akan banyak buat keputusan sendiri. Saya nampak bila Ustaz cakap ni, banyak kuncinya adalah bercakap. Maknanya dengan mak, bapa dengan anak kena bercakap. Kena bercakap secara jujur yang mungkin. Saya tertarik dengan sesi sebentar tadi dengan Dr. Fairuz. Apabila ibu bapa nak bercakap tentang soal seksual kepada anak-anak, dia harus bermula daripada anak tu kecil. Kita sudah biasa bercakap dengan anak-anak. Kalau kita tak bercakap dengan anak-anak, tiba-tiba anak telah sampai usia akil baligh, kita nak bercakap tentang seksual. Ataupun anak nak berkahwin, kita nak bercakap tentang panduan berkahwin. Saya rasa tidak mungkin, sukar untuk ibu bapa tiba-tiba nak bercakap dengan anak-anak pun rasa pelik kan. Jadi sangat penting daripada usia awal, ketika anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita adalah orang yang biasa bercakap dengan dia, supaya sampai masa bercakap itu bukan lagi pilihan tapi kewajipan, maka kita sudah berada dalam suasana yang selesa untuk berbicara. Saya merasakan bahawa nak menjadi ibu bapa ni, kita perlu ada ilmu keibubapaan. Tak boleh nak jadi ibu bapa macam tu, tak pernah nak tambah ilmu. Jadi kepada mereka yang merasakan bahawa selama ni jadi ibu bapa ni
tak pernah baca buku, jadi je lah mak bapak. Wajarlah mungkin mereka yang duduk dekat Pulau Pinang je boleh pergi. Sebenarnya dalam hal ni tak perlu ada rasa ego ataupun rasa malu, betul lah. Sebab ada kadang-kadang ibu bapa yang cakap, tak apalah, ini anak aku, keluarga aku tahulah nak buat apa. Sebenarnya kita perlu belajar sebenarnya. Sebenarnya ada sesuatu yang dijalankan, Ustaz, silakan. Ya, saya selain daripada buku-buku yang saya tulis, beberapa buah majalah yang saya menjadi kolumnis, kami menganjurkan satu kursus sinergi keluarga bahagia. Giliran yang terdekat ialah di Pulau Pinang pada 29 hari bulan Mei di University Sains Malaysia. 29 Ya, di dalam program itu kita membuat rumusan, kita mengumpulkan ibu bapa, khususnya ibu bapa yang muda ataupun mereka yang belum berumah tangga tetapi mempunyai kemahuan yang tinggi untuk membuat persiapan ilmu tadi tu. Ya. Jadi dalam program ini kita tidak bersifat memberikan teori, awak kena buat macam ni, kena tidak. Tetapi kita berkongsi dan saya memposisikan diri saya sebagai orang yang cuba untuk memahami realiti. Saya sendiri sibuk, isteri saya seorang doktor di wad kecemasan. Kami berada di tahap kesibukan. Jadi kesibukan itu membantu saya dan rakan-rakan untuk bercakap dalam program ini dalam bahasa yang realistik dan praktikal dan bukan berteori. Itu yang penting. Kadang-kadang bila pergi program motivasi ni, dia banyak sangat teori. Macam mana kita nak pakai teori ni? Kat mana angle dia? Okey, tinggal 9 hari saja lagi di Pulau Pinang. Ada masa tak untuk mereka turut serta ataupun cara-cara untuk mereka masih terbuka. Jalan yang paling mudah ialah melayari blog saya di www.saifulislam.com ataupun di syarikat saya itu www.stc.my. Maklumat lengkap dan juga pendaftaran online dan maklumat-maklumat lanjut itu kedapatan di situ. Untuk ni masih terbuka sehingga ke 29 hari bulan, insya-Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Hasizal Abdul Jamil berkongsi bersama dengan kami. Seronok saya. Ya, sebab kita bercerita tentang keluarga. Masing-masing ada keluarga, masing-masing ada masalah dalam keluarga itu sendiri dan harap-harap kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Buat kat Kuala Lumpur lah pula Ustaz. Saya nak datang. Coming soon, insya-Allah. Coming soon. Insya-Allah. Okey.